A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi kita pada pagi ini kita dapat bersama-sama alhamdulillah dalam sesi tadabbur, dan hari ini kita telah sampai ke muka surat yang ke-9 insya-Allah. Kita akan bersama-sama pada hari ini daripada surah Al-Baqarah ayat 58 sehingga ayat yang ke-61. Jadi kita ada sedikit saja pada pagi ini, hanya dalam 3 ayat sahaja, 58, 59, 60 dan juga 61, 4 ayat insya-Allah. Jadi pagi ini 25 hari bulan Syaban, kita telah hampir untuk sampai ke bulan Ramadan Al-Mubarak. Hari ini tahun 1442 Hijriah, bersamaan dengan 8 hari bulan April tahun 2021. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan jadikan kita ini sentiasa mendapat rahmah barakahnya dan akan sentiasa dilimpahi dengan kefahaman yang benar dan berpegang dengan kebenaran ini insya-Allah. Hari ini sekali lagi saya ingatkanlah kepada semua sahabat-sahabat yang berada di line, yang sedang menonton ataupun yang akan menonton video ini, rakaman ini. Sebenarnya ini bukan rakaman, ini adalah live, tapi mungkin sesiapa yang telah melihat, sedang melihat rakaman ini selepas daripada ini, maka harapnya dapat bersama-sama membuka mushaf, muka surat yang ke-9 insya-Allah, supaya untuk memudahkan kita memahami ayat-ayat ataupun perkataan-perkataan yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat-ayat yang sedang kita bacakan insya-Allah. Jadi buka muka surat yang ke-9 daripada surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qulna dakhulu hadhil qaryah faqulu minha haitsu syi'tum ragada wadkhulul baba sujada wa qulu hittah naghfir lakum khatayakum wasanazidul muhsinin. Sadaqallahul azim. Itu adalah ayat yang ke-58 yang saya bacakan tadi. Dalam ayat ini sebenarnya kita masih lagi bersama-sama sambungan cerita tentang Bani Israel. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebutkan sebanyak 15 kali perkataan wa'iz dalam kisah Bani Israel ini, sebanyak 15 kali. Jadi setiap satu daripada wa'iz itu sebenarnya adalah nak merefer kepada nikmat-nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada Bani Israel. Sangat banyak sekali Allah Ta'ala sebutkan perkara-perkara yang telah diberikan kepada Bani Israel, tetapi semua nikmat-nikmat tersebut diingkari, tidak dipatuhi, tidak disyukuri oleh Bani Israel. Jadi nak menunjukkan apa yang dilakukan oleh Bani Israel ini merupakan satu perkara yang tidak sepatutnya setelah mereka ni mendapat nikmat. Allah Subhanahu Wa Taala dalam masa yang maknanya secara sindirannya lah kepada kita semua umat Islam ni pada hari ini, jika sekiranya kita mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, satu perkara yang sepatutnya kita lakukan ialah bersyukur. Bukan hanya bersyukur maknanya dengan mengatakan alhamdulillah sahaja, tetapi artinya ialah bersyukur dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kembali ke taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mematuhi apa yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita lakukan. Jadi itulah erti syukur, dan kita Allah Taala memberi seolah-olahnya di sini adalah bukan seolah-olahnya makna adalah warning, amaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua supaya kita jangan jadi seperti apa yang telah terjadi kepada Bani Israel. Tetapi of course lah, apa yang kita lihat pada hari ini, banyak daripada orang Islam telah meniru ataupun telah mengambil bentuk-bentuk ini, iaitu mereka ni telah seolah-olahnya berperangai sebagaimana perangai Bani Israel yang telah Allah Ta'ala sebutkan. Jadi kita tengok pada hari ini dalam muka surat yang ke-9 ni, Allah Ta'ala berkata ketika kami berkata, iaitu ingatlah nikmat Allah Ta'ala kepada Bani Israel ini ketika kami berkata udkhulu hazihil qaryah,
Jadi kata-kata ini disebutkan oleh ulama tafsir adalah kata-kata yang diungkapkan oleh Nabi Musa alaihissalam kepada Bani Israel setelah daripada mereka ni, ataupun ada yang katakan bahawa sebenarnya ungkapan inilah ungkapan Nabi mereka melalui lidah salah seorang daripada Nabi mereka, iaitu Yusha' bin Nun. Jadi mereka ini telah disesatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud disesatkan ni, Allah Taala tidak menjadikan mereka dapat keluar daripada padang pasir tu yang dipanggil sebagai padang pasir Tih dipanggil. Kita panggil Tih, Tih sini TAH, TIH, tapi Tih gitu. Tih ni maknanya sesat, iaitu mereka sesat di dalam padang pasir di Sinai ni sebenarnya selama lebih kurang 40 tahun. Selama 40 tahun. Jadi 40 tahun mereka tu berpusing-pusing di situ, dan dikatakan bahawa Nabi Musa telah meninggal semasa Tih tersebut. Lalu digantikan oleh Nabi yang lain, dan dikatakan bahawa Nabi tersebut adalah Yusha' bin Nun. Yusha' bin Nun, salah seorang daripada Nabi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah mengatakan kepada mereka, masuklah udkhulu hazihil qaryah. Qaryah di sini, kampung di sini adalah maksudnya adalah bandar Baitul Maqdis. Ataupun ada setengah-setengah mengatakan bahawa bandar yang dimaksudkan di sini adalah Ariha. Ariha di sini ialah dalam bahasa Inggeris yang disebut Jericho. Jadi dikatakan masuklah kamu ke Baitul Maqdis, masuklah kamu ke bandar Ariha ni, bandar Jericho ni, dan kemudian Allah Taala beri kebenaran kepada mereka untuk makan apa sahaja yang ada dalam tu, yang halal lah, of course. Faqulu minha haitsu syi'tum ragadan, makna secara luas lah, tak ada tahan-tahan lagi, makanlah macam-macam benda ada di situ. Jadi mereka boleh makan, Allah Taala benarkan mereka makan. Kemudian Allah Taala perintahkan kepada mereka, wadkhulul baba sujada, dan hendaklah kamu masuklah. Al-bab di sini adalah salah satu pintu daripada tu. Kemudian masuk ikut pintu, jangan masuk ikut melalui tingkap dan sebagainya. Masuk ikut pintu, sujada, dalam keadaan sujud. Dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya dalam keadaan tunduk, dalam keadaan menyerah diri kepada Allah, bersyukur dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qulu hittah, dan hendaklah kamu berkata. Allah Taala memerintahkan mereka ni supaya berkata hittah. Hittah ni artinya ialah moga-moga Allah Taala ampunkan dosa kami. Itu maksud dia. Tapi apa yang berlaku ialah sebaliknya. Kita akan lihat sebentar lagi. Apakah yang dikatakan oleh Bani Israel ini. Jadi Allah Taala minta kepada mereka ni supaya masuk dalam keadaan sujud, tunduk kepada Allah. Kemudian berkata hittah, ya Allah ampunlah kami. Naghfir lakum khotoyakum. Allah Taala kata dia akan ampunkan dosa-dosa kamu. Kalau kamu buat macam sebagaimana yang diminta, maka Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosa kamu. Wasanazidul muhsinin, dan kemudian Allah Ta'ala akan tambah lagi. Orang-orang yang baik ni Allah Ta'ala akan beri lagi pahala kepada mereka, beri lagi pahala kepada mereka. Tapi apa yang berlaku dalam ayat 59, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ceritakan bahawa Bani Israel ni tidak melaksanakan apa yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada mereka. Bahkan apa yang berlaku ialah fabaddalal ladzina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum. Sebahagian daripada mereka. Jadi dikatakan oleh ulama tafsir bahawa mereka ni terbahagi kepada dua. Ada di kalangan mereka ni ramai di kalangan mereka yang zalamu. Allah Ta'ala sifatkan mereka ni dengan zalamu. Kerana apa? Kerana mereka baddala. Baddala ni maknanya ganti. Ganti ni maknanya mereka ubah. Ubah apa? Allah Ta'ala minta kepada mereka supaya masuk ke Baitul Maqdis ataupun Ariha tadi ni, Jericho tadi ni, dalam keadaan sujud. Allah Ta'ala dah beri kepada mereka kemenangan. Jadi sepatutnya mereka sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyerah diri kepada Allah, ingat kepada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Tetapi mereka telah ubah. Fabaddalal ladzina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum. Disuruhnya sujud dalam keadaan sujud, tapi mereka masuk bukannya dalam keadaan sujud, tapi dalam keadaan bongkaknya dan sebagainya. Macam-macam ada. Ada yang kata mereka ni ialah mengheret punggung mereka dan sebagainya, bentuk-bentuk yang disebutkan tu. Dan kemudian apabila dia disuruh berkata apa? Hittah makna ya Allah ampunlah kami, tapi mereka ubah perkataan tu. Mereka tak gunakan perkataan hittah, tapi mereka gunakan perkataan lain yang hampir-hampir serupa dengan hittah tu, tetapi maknanya jauh daripada apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini yang berlaku. Jadi oleh kerana itulah maka fa anzalna 'alal ladzina zalamu rijzan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala kata, maka kami telah turunkan ke atas mereka tu rijzan. Rijzan ni ialah azab, ialah balasan ke atas mereka kerana mereka zalim ni. Dikatakan salah satu tafsir dia kata azab di sini adalah taun yang telah terkena kepada mereka dengan cepatnya merebak, dan akhirnya 70,000 daripada mereka mati.
Jadi banyak kali dah mati sebelum daripada ni, dah ribu-ribu dah mati, yang sekarang mati lagi 70,000 disebutkan oleh setengah ahli tafsir kerana sakit ta'un tersebut. Rijzan, itu makna rijzan, kemudian minas sama, daripada langit. Balasan daripada langit atas kesalahan, kejahatan mereka itu, bima kanu yafsukun. Allah Ta'ala kata kerana kejahatan mereka tu, maknanya balasan Allah Ta'ala ni adalah kerana kejahatan mereka. Jadi kalau kita tengok sekarang ni, kita tak salah lah jika sekiranya kita kata bahawa apa yang terkena kepada kita pada hari ini kemungkinan juga adalah merupakan balasan seksa Allah Subhanahu Wa Ta'ala ke atas kita semua. Kerana kita ni zalim, kerana kita ni fasik, kerana kita ni mungkin manusia yang hidup pada hari ini kan, kadang-kadang makan tak menentu, makan apa saja yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, minum apa yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, melakukan maksiat sana sini dan sebagainya, maka Allah Ta'ala kirimkan perkara-perkara yang sedang kita berlaku pada hari ini. Jadi tidak mustahil, tidak kita katakan bahawa bagi kita orang Islam ni, ianya telah terkena kepada Bani Israel itu, iaitu rijzan. Fa'anzalna 'alal ladzina zalamu rijzan minas sama', balasan daripada langit kan, seksa daripada langit, bima kanu yafsukun. Seterusnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala habis tu cerita tentang masuk ke dalam kota, masuk ke dalam kota Baitul Maqdis ataupun Jericho tadi tu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala terus kemudian menceritakan seterusnya, apakah lagi perangai Bani Israel ini, apakah lagi nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada Bani Israel ini, dan bagaimana kita lihat bagaimana mereka ini kejahatan-kejahatan Bani Israel terhadap Nabi-Nabi mereka. Kita tengok ayat 60 sekarang 60, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkata lagi, wa izistasqa, dan ingatlah ketika istasqa ni maknanya meminta hujan. Jadi Saqi untuk air, maknanya air. Dari bil istasqa ialah meminta air, meminta air. Jadi peristiwa ni dikatakan ialah apabila kalau ikut dalam ayat 58 tu mereka dah disuruh masuk ke dalam kota. Tapi dalam ayat 60 ni kita kembali semula ke mana, iaitu ketika Bani Israel ini disesatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekarang kita balik semula ke padang pasir. Jadi sebab itulah ulama sebut sini, dalam ni Allah Taala tak sebutkan mengikut kronologi. Dalam surah Al-Baqarah ni dia bukan nikmat-nikmat itu bukan ikut kronologi tapi ikut dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala yang mungkin tak sempatlah kita ceritakan di sini. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala cerita sekarang ni apa, iaitu ketika orang-orang Bani Israel ni sesat di padang pasir Sinai, dan mereka ni sangat dahaga. Of course lah kan, Sinai ni adalah panas, Sinai ni adalah bila musim panas dan sebagainya tu kan. 40 tahun mereka berada di padang pasir tu. Jadi mereka ni sangat dahaga, tak ada air dan sebagainya. Lalu mereka pun meminta air kepada Nabi Musa jadi mereka kata wahai Nabi Musa, mintalah kepada, semua ni minta kepada Tuhan kamu kan. Jadi sikap mereka sebenarnya tidak berubah iaitu mereka masih mengatakan li rabbik, kalau kita fad'u lana rabbak tengok kita tengok ungkapan perkataan yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nak menunjukkan kejahatan Bani Israel ini, iaitu tidak rasanya mereka ini bahawa sebenarnya Tuhan itu Tuhan mereka, tapi mereka merasakan bahawa Tuhan itu Tuhan Musa. Musa ni ada macam-macam, dia ni baik dengan Tuhan dan sebagainya. Maka Musa, tolong minta dengan Tuhan kau. Macam tu perangai Bani Israel ni kan kepada Nabi Musa. Begitulah juga sekarang ni mereka ni meminta istasqa, minta air. Musa, kami ni dahaga sangat ni kan, kami duduk makan asyik-asyik makan manas saluan, jadi kami ni dahaga, jadi minta air sikit boleh, dia kata Musa, minta kepada Tuhan kamu, liqaumihi, kepada kaumnya. Jadi selepas daripada itu fakul nadrib bi'asaqal hajar. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata fakulna, kami berkatalah kepada Nabi Musa, idrib ni pukul, bi'asaka, dengan tungkat kamu tu. Tungkat mana? Tungkat yang samalah, tungkat yang memecahkan air tu, tungkat yang menjadi ular tu. Tungkat itulah yang Allah Ta'ala minta kepada Nabi Musa supaya pukul. Pukul apa? Al-Hajar. Hajar ini adakah ulama berbeza pendapat lah kan. Adakah maksud hajar sini batu yang tertentu, ataupun batu itu mana-mana batu saja. Jadi pendapat yang kuat di kalangan ulama tafsir mengatakan maksud batu di sini ialah mana-mana batu saja. Jadi Allah SWT sebut pukullah batu tu al-hajar. Jadi apabila dipukul batu tu, maka tiba-tiba famfajarat. Famfajarat tu maka memancutlah air, keluarlah air. Keluarlah air. Kalau infijar tu maknanya air tu banyak keluar. Daripada mana? Daripada minhu, daripada batu tu.
dalam surah dalam Al-A'raf disebut fanbajasat. Fanbajasat dia gunakan perkataan lain. Fanbajasat ni maksudnya ialah keluar air tapi sedikit. Fanfajarat tu keluar air tapi banyak. Jadi ulama-ulama tafsir mengatakan bahawa mula-mula memang dia keluar sikit-sikit, kemudian lepas tu dia keluar fanfajarat. Jadi maknanya dua lah dua tu dua perkataan yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunjukkan keluar air daripada batu tu, tapi mula-mula dia sedikit, fambajasat, kemudian lama-lama dia famfajarat, maka banyak. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini famfajarat min husnata asyarata aina, lalu keluarlah 12 mata air. 12 mata air daripada batu yang dipukul oleh Nabi Musa tu. Jadi Allah Taala menyuruh menggunakan tungkak tu untuk menunjukkan kepada kehebatan. Kehebatan apa? Kehebatan mukjizat Nabi Musa AS nak tunjukkan kepada Bani Israel itu supaya mereka ni nampak. Allah Ta'ala boleh keluarkan siap-siap air itu kan daripada batu ke, daripada tanah ke dan sebagainya. Allah Ta'ala boleh buat benda tu kan. Tapi Allah Ta'ala nak menunjukkan kepada Bani Israel ini kehebatan Nabi Musa, mukjizat Nabi Musa supaya mereka ni beriman, supaya mereka ni sedar kan. Tetapi apa yang berlaku sebenarnya tidak macam tu kan. Mereka tetap juga berdegil, mereka tetap juga tidak mahu beriman mereka tetap juga buat macam-macam perangai dengan Nabi Musa alaihissalam. Jadi keluarlah 12 mata air. 12 mata air itu kerana Bani Israel ni dia ada sibt, asbat, dia panggil asbat. Asbat tu maknanya macam kabilah lah kan. Kalau orang Arab dia panggil kabilah, kalau Israel Bani Israel dipanggil asbat. Asbat ni sibtun tu satu, kemudian asbat itu. Jadi asbabnya mereka ni ada 12. Dikatakan daripada anak kepada Nabi Yaqub alaihissalam yang berjumlah 12 orang. Jadi setiap satu daripada anak Nabi Yaqub tu dia lahirlah satu asbat. Satu sibtun. Jadi ada 12. Jadi Allah Ta'ala jadikan 12 mata air supaya mereka ni tak bergaduh. Supaya mereka ni tak adalah berebut-rebut nanti kata ni. Jadi masing-masing tu dapat mata air masing-masing. Kemudian qad alima kullu unasim masyrabahum. Dan setiap daripada mereka tu tahu, ini mata air mereka, ini mata air mereka. Kulu washrabu min rizqillah. Jadi Allah Ta'ala sebut makan dan minumlah daripada rezeki yang telah Allah Ta'ala beri kepada mereka. Jadi sekarang mereka dah ada kan. Mereka ada manna, mereka ada salwa, mereka ada air. Kemudian Allah Ta'ala kata apa ni? Wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Oleh kerana itu janganlah kamu ta'thaw. Al-asa ni artinya ialah maknanya melakukan kerosakan tetapi dengan sangat-sangat melampau. Maknanya bukan kerosakan biasa, bukan kejahatan biasa kan, ta'thaw ni. Ta'thaw ni janganlah kamu melakukan kerosakan, kejahatan di atas muka bumi ini mufsidin. Dalam keadaan hal kamu ni terus melakukan kejahatan ni. Itu hal mufsidin dalam bahasa Arabnya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala kata habis itu jadi apa yang berlaku? Allah Taala dah beri amaran tu, dah beri air kepada mereka tu, nikmat lagi. Kemudian Allah Taala sebut lagi wa iz qultum. Ingat lagi. Cuba ingat sikit Ketika apa lagi? Ketika datuk nenek kamu dulu ni Allah Ta'ala ceritakan kepada kita dalam Quran ni kan. Nak mengingatkan kepada Bani Israel ni kan. Bahawa dulu datuk nenek mereka ni macam ni kan. Bani Israel lah. Bapak-bapak moyang-moyang kamu dulu. Wa iz qultum. Kamu kata apa? Iaitu kamu kata kepada Nabi Musa alaihissalam. Ingat lagi Ini yang keberapa dah? Wallahu alam, cuba kira Kita disebutkan 15 kali Wa iz qulna. Wa iz tu kan. Wa iz qultum. Ketika kamu berkata, ya Musa, lan nasbiru ala ta'amin wahid. Kami tak sabarlah, kami tak boleh tahanlah, lan nasbir ala ta'amin wahid, di atas makanan yang satu. Maknanya boringlah kami kalau kita katalah ungkapan bahasa sekarang kan. Tak naklah kami, boringlah makan ni. Makan apa? Allah Ta'ala dah beri kepada mereka ni manna was salwa. Dengan mudah kan. Mereka boleh dapat makanan tu dengan mudah, tak ada masalah. Maknanya nak sangat mudahlah, tak perlu tenaga yang penat lah untuk menangkat binatang salwa dan juga dapatkan manna tadi tu. Tapi mereka ini jenis apa ni? Memang jenis banyak songe katakan. Iaitu banyak perangai, banyaklah benda-benda yang komplain sini. Jadi mereka kata, Musa dia kata, fad'u lana rabbak. Tengok dia kata, dia gunakan perkataan rabbak, Tuhan kamu, bukan Tuhan mereka. Bukan Tuhan Rabbana. Kalau Rabbana Tuhan kami kan. Tapi mereka rabbak. Musa, minta kepada Tuhan kamu tu apa? Yukhrij lana mimma tumbitul ard. Supaya keluarkan daripada muka bumi ni kan, daripada perut bumi ni kan, tumbuhan-tumbuhan kan. Apa yang mereka nak, mereka sebutkan dengan spesifik tu kan. Bakliha, sayur-sayuran lah, tak kira sayur-sayur apa yang tumbuh daripada bumi ni, warna hijau semua tu kan. Bakliha wa kisaiha, wa kisaiha ni yang naik tinggi sikit dan ada buah. Jadi
Kisah ni ialah digunakan oleh orang sekarang itu mentimun kita panggil mentimun atau cucumber kan. Jadi tu kisah kami nak cucumber pula. Wa fumiha wa adasiha, kami nak fumnya, kami nak adasnya, kemudian tolak wa basaliha, bawangnya. Jadi macam-macam lah mereka nak ni kan. Apalah mereka ni. Jadi itu semua tu mereka minta tu kan, semua tu tu adalah 5 jenis benda yang mereka nak minta. Itu makanan-makanan ni memang mana ada di padang pasir kan. Jadi Allah Ta'ala dah beri kepada mereka tu kan, yang mudah tadi, tapi mereka tak nak Jadi apa dikata oleh Nabi Musa kepada mereka? Nabi Musa berkata qala, sebab ungkapan mereka, kalau kita faham bahasa Arab tu kan, dari segi bahasa Arabnya kan, bila dia katakan lan nasbiru ala ta'amin wahid tu, sebenarnya ungkapan yang jahat sebenarnya, ungkapan yang kita kata ungkapan yang memang tidak sepatutnya dikatakan kepada seorang nabi. Ungkapan yang menunjukkan tidak senonohnya mereka ni kan. Maknanya kata-kata bercakap yang memang tak ada langsung hormat kepada Nabi Musa alaihi salam jadi kata kami tu boring lah. Tengok kan, maknanya ungkapan macam tu kan. Pada Allah Ta'ala dah mudahkan kepada mereka nak benda lain Jadi apa kata Nabi Musa? Nabi Musa kata atastabdiluna allazi huwa adna billazi huwa khair. Nabi Musa berkata, dia kata, kamu nak ganti ke makanan yang baik yang Allah Ta'ala beri itu dengan makanan yang kurang baik? Jadi maknanya baik, apa yang baik, apa yang tak baik ni kita tak cerita pasal zat makanan dah. Kalau zaman moden ni kan, kita kata ada zat-zat dan sebagainya kan, zat-zat ni. Tetapi makanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu lebih baik. Setengah ulama kata kerana makanan ini makanan yang mahal, bukan makanan murah ni kan, maknanya makanan yang standard ni. Tapi tiba-tiba kamu tak nak ni, nak yang maknanya nak dia sebutkan nama-nama tu, dia nak menunjukkan apa, dia nak yang macam-macam lah. Nak macam ni, nak macam ni, nak benda-benda yang macam-macam. Yang mana yang dulu mereka ingatkan baliklah konon-kononnya kan, yang kita makan semasa di Mesir dulu. Semasa kan kita dah keluar daripada Mesir. Jadi masa dulu di Mesir kita makan ni, kita makan ni. Sekarang ni boring lah, kami nak makan dulu, boleh tak? Itu kan. Jadi Allah Nabi Musa berkata atastabdiluna allazi huwa adna billazi huwa khair. Apa yang Allah Ta'ala beri ni adalah yang terbaik. Allah Ta'ala tak beri yang jadi nak sebutkan kat sini bagaimana kan masalah makanan ni menjadi perkara utama bagi Bani Israel. Allah Ta'ala ceritakan kan. Jadi kita ni kan, kita yang hidup pada hari ni kan, kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kan. Bukan maknanya tak boleh pilih makanan yang berbagai, tapi maknanya bukan makanan itulah sepatutnya menjadi poin utama dalam kehidupan kita. Apa yang penting ialah makanan apa yang penting ialah kita dapat makan indah, dapat makan macam-macam dan sebagainya kan. Sedangkan melaksanakan Islam dalam hidup kita, dalam masyarakat kita, dalam keluarga kita dan sebagainya tidak seberapa mana kita pentingkan. Yang penting dapat makan. Entah lagi sampai dahsyatnya ada orang yang sanggup makan dan meninggalkan solat dan sebagainya kan. Sanggup makan, kenapa kena pergi tempat makan? Tak apalah, semayang qada kan. Sengaja qada, boleh qada sembahyang dan sebagainya, benda-benda yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dilaksanakan, tiba-tiba dia tolak. Kenapa? Kerana sibuk dengan makanan-makanan. Jadi kita ingatkan, makanan bukan benda utama kan. Jadi diajak oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kan maknanya makan sekadar mana kan, makan bukanlah sampai kenyang dan sebagainya, makanlah 1/3 daripada yang diperlukan oleh kamu dan sebagainya. Banyaklah benda-benda yang Allah Taala sebutkan tentang makanan ni, yang Allah Taala ajar Nabi kita. Nak katakan bahawa secara tidak langsung di sini, iaitu janganlah makanan itu menjadi benda utama dalam hidup kita kan, yang menentukan pergerakan kita, menentukan buat ni apa tak buat ni. Tapi yang penting dalam hidup kita ialah kita kena fikirkan, adakah kita ni melaksanakan Islam ataupun tidak. Kita buat Islam ataupun tidak. Apa yang Allah Ta'ala suruh ni kita buat ataupun tidak. Bukannya makan tak makan tu, makan apa tu penting kan. Makan apa tu penting kan. Sehingga kita ni dipanggil tafannun. Tafannun ni maknanya berseni-seni dalam makanan kan. Sebagaimana yang berlakulah di kalangan manusia pada hari ini, yang kebanyakannya adalah manusia-manusia yang tidak beriman. Biasanya adalah ataupun manusia-manusia yang mana melupakan Allah, melupakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah kan kita ambil pengajaran daripada sini kan. Jadi Nabi Musa berkata ihbitu Misron. Kalau macam tu, kamu turunlah di Mesir. Kamu turun di Mesir sini. Misron di sini ialah dengan baris 2 iaitu nak menunjukkan bukan negeri Mesir. Pendapat ulama tafsir di sini bukan negeri Mesir, tapi maksud Misron sinilah bandar-bandar di mana tempat manusia ramai duduk, mana ramai tinggal, yang mana ada macam-macam yang kamu nak tu. Ihbitu Misron. Maksud sekarang ni mereka ni dalam padang pasir. Jadi kamu pergilah, pergi carilah bandar tu kan. Fa innalakum ma sa'altum. Kerana di sana tu apa yang kamu nak tu ada di sana. Kamu boleh pergilah ke pasar, kamu belilah sayur, apa bawang kamu nak beli, beli.
Jadi Allah Subhanahu Wa Taala maknanya menceritakan ungkapan Nabi Musa ni dalam keadaan marah sebenarnya kan. Pergilah kamu nak pergi. Dah, katakan. Wa duribat alaihimuz zillah wal maskanah. Jadi mereka telah diberikan kehinaan, dicampak dengan kehinaan, dipukulkan dengan kehinaan. Penggunaan ayat itu sangat cantiklah dari segi bahasa Arabnya. Bila Allah Taala kata wa duribat alaihimuz zillah wal maskanah wa ba'u bi ghadabin min Allah. Jadi mereka pun balik. Maksudnya balik ini mendapat kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala. Bi ghadabin, dengan kemarahan daripada Allah Taala kerana sikap mereka tersebut. Zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah, kerana mereka ini kufur dengan tanda-tanda Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala dah tunjuk dah banyak dah kan. Jadi umat Islam ni jaga-jaga kan. Allah Ta'ala dah tunjuk dah banyak dah tanda-tanda kurnianya, nikmatnya kepada kita semua kan. Tapi kalau kita kufur, kita boleh panggil lah kufur nikmat dan sebagainya, tapi kita tolak kan, kita tak rasa bahawa semua benda itu adalah sebenarnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dibuat oleh Bani Israel lagi? Wa yaqtulunan nabiyyin bighairil haqqi. Mereka telah bunuh kan. Jadi maknanya bila kita sebutkan Bani Israel telah membunuh nabi-nabi mereka, yes, betul. Mereka telah membunuh Nabi Zakaria, mereka telah membunuh Nabi Yahya, dan kemudian mereka nak bunuh Nabi Isa pula kan. Siapa yang nak bunuh Nabi Isa ni? Bani Israel kan. Bani Israel sendiri, orang Yahudi kan. Jadi kita nampak kan bahawa bagaimana kejahatan-kejahatan mereka ni kan. Berganda kan. Allah Ta'ala suruh mereka tak buat. Allah Ta'ala kata macam ni, Allah Ta'ala kirimkan Rasul mereka nak bunuh dan sebagainya. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Itu semua oleh kerana mereka ni asaw. Asaw tu maksiat iaitu melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka ini Allah Ta'ala kata ya'tadun. Wa kanu ya'tadun, mereka ini melampaui batas, lari daripada apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah, setakat itu saja hari ini yang dapat kita lihat daripada muka surat yang ke-9, surah Al-Baqarah ayat 58 sehingga ayat 61 insya-Allah. Jadi moga-moga kita akan dapat insya-Allah dalam sesi-sesi seterusnya selepas daripada ini insya-Allah, esok, lusa dan seterusnya. Dan insya-Allah dalam bulan Ramadan kita akan berterusan insya-Allah kalau tidak ada aral. Cuma satu nak disebutkan, esok adalah hari Jumaat. Jadi sesi tadabbur kita ni tidak ada esok pada hari Jumaat kerana saya terpaksa menghadiri tempat lain pada pagi Jumaat insya-Allah. Jadi kalau ada kesempatan kita akan jumpa lagi insya-Allah. Moga-moga Allah Taala akan berizin kepada kita. Wallahu a'lam bissawab. Setakat itu saja kita tangguh sesi kita pada pagi ini dengan membaca tasbih kifarah dan juga surah wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.